Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan cuba memahami pergerakan zarah di bawah tajuk gerakan pada garis lurus ataupun motion along a straight line. Selalunya soalan akan menyatakan bahawa zarah melalui satu titik tetap O. Contohnya ya, mungkin hal lajunya ialah V sama dengan T kuasa 2 tolak 6T tambah 5. Ini adalah fungsi hal laju bagi zarah tersebut yang melalui titik O. Jadi kita faham di sini apabila masa kosong, masa kosong ialah di titik O tersebut. Jadi bila kita ganti masa kosong, V-nya 5. Bermaksud zarah tersebut telah ada hal lajunya, sebab dia melalui. Dan untuk soalan tajuk ini, kamu perlu menggambarkan, kalau boleh dalam bentuk graf lah, pergerakan zarah itu, di mana kita akan melakarkan graf hal laju lawan masa. Ini hal laju, ini masa T lah, hal laju V. Fungsi hal laju di sini adalah fungsi kuadratik. Jadi apabila fungsi kuadratik, kita boleh mencari pintasan paksi. Jadi pintasan paksi V T0 kita dapat 5. Macam fungsi graf kuadratik lah ya. Dan untuk pintasan X, kita perlu samakan V dengan kosong lah. Ini V kosong ya. Jadi kita akan dapat T kuasa 2 tolak 6T tambah 5 sama dengan kosong. Kita boleh faktorkan T 5 1 negatif 5 negatif 1. So kita akan dapat pintasan X pada 1 dan 5. Jadi sini 1, sini 5. Baik, apabila kita menyambungkan titik-titik tadi, kita akan mendapat satu graf kuadratik untuk fungsi V. Yang pertama, kita perlu memahami pergerakan zarah ke kanan dan ke kiri dari titik O. Bermaksud dari titik O, iaitu masa kosong. Di sini, zarah bergerak ke kanan sehingga T1. Dia bergerak ke kanan sehingga T1. Sini T1. Dia bergerak ke kanan. Kemudian zarah bergerak ke kiri sehingga masa 5. Dia bergerak ke kiri sehingga masa 5 ya. Jadi kita perlu juga tahu bila masa zarah melalui O semula. T5 tu kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? Ataupun kat depan lagi. Caranya ialah kita perlu mencari masa apabila S kosong. S kosong bermaksud jarak zarah dari titik O. Jarak zarah di titik O ialah ataupun sesaran ialah kosong ya. Jadi S adalah kosong. Jadi S pula ialah kita mencari jarak. Jarak ialah luas ya. Luas di bawah graf ni. Luas di bawah graf. Di sini positif, sini negatif lah untuk fungsi hal laju. Jadi apabila dia bergerak ke kiri, kita katakan sesarannya ialah negatif. Ini sesaran positif, ini sesaran negatif. Jadi apabila kita mencari luas, bermakna kita integrate V. S adalah integration untuk fungsi V. Fungsi V ialah T kuasa 2 tolak 6T tambah 5 dt. Jadi T kuasa 2, T kuasa 3 per 3, 6T kuasa 2 per 2, jadi 3T kuasa 2 tambah 5T tambah C. Tambah C. Jadi C sini selalunya kosong lah. Sebab di titik O, S kosong, masa pun kosong.
Jadi bila kita ganti S kosong, masa kosong, kita akan dapat C kosong. Jadi fungsi S kita ialah T kuasa 3 per 3 tolak 3T kuasa 2 tambah 5T. Okey, kita akan mencari masa apabila zarah melalui titik O semula. Okey, itu kita samakan S dengan kosong. Ini adalah fungsi S yang kita cari tadi, sama dengan kosong. Jadi kita darab dengan 3 dulu. Jadi kita dapat T kuasa 3 tolak 9T kuasa 2 tambah 15T. Kemudian kita bahagi T, kita akan dapat T kuasa 2 tolak 9T tambah 15. Sekali lagi kita mendapat fungsi kuadratik. Okey. Kita guna kalkulator untuk mencari apakah nilai T ini. Jadi A-nya ialah 1. B negatif 9 dan C 15. Kita akan dapat 6.79 dan 2.21. Jadi zarah melalui titik O semula pada 2.21 saat dan 6.79 saat. Maksudnya daripada titik O, dari titik O, titik O ini T sama dengan kosong. Zarah bergerak ke kanan sehingga T1. Kemudian zarah ini berpatah balik, bergerak ke kiri pula. Bahagian sini bergerak ke kiri pula. Dan pada 2.21 saat zarah melalui titik O. Kemudian zarah meneruskan lagi perjalanan sehingga masa 5 saat. Sehingga 5 saat, sini 5. Kemudian zarah berpusing balik ke kanan semula dan melalui O semula pada T sama dengan 6.79 saat. Jadi kamu perlu faham bahawa semasa zarah itu tukar arah, di sini lajunya ialah kosong. Okey, dia nak bertukar arah, dia mesti berhenti dululah sekejap. Lepas tu dia bertukar arah. Dan dekat sini satu lagi, lajunya kosong. Okey, kamu lihat di sini graf ni. Di sini adalah V kosong kan? V kosong pada masa T1 dan T5. Okey, daripada kanan dia berhenti sekejap untuk menukar arah, dia berhenti sekali lagi sekejap untuk menukar arah semula. Baik, laju paling minimum berlaku apabila T di sini. Okey, ini adalah laju paling minimum. T sini ialah 1 tambah 5 6 bagi 2 3 ya. Masa T3 zarah bergerak dengan laju yang paling rendah di sini. Okey, lajunya inilah. Kita boleh mendapat 3 ini dengan kita bezakan dV dt sama dengan kosong. Okey, dV dt sama kosong. V ialah T kuasa 2 tolak 6T tambah 5. Jadi dV dt kita akan dapat 2T tolak 6. Sama dengan kosong. Kenapa kita buat dV dt sama dengan kosong? Okey, seperti graf yang Y lawan X kan? Y lawan X. Di sini dy dx kosong, iaitu kecurunan kosong. Kecurunan kosong. Kecurunan tangent kat sini kosong. Situ juga kalau grafnya V dan T, V melawan T, di sini dV dt adalah kosong. Jadi kita akan dapat masanya, iaitu berlaku apabila masa 3 saat. Okey, ini. Dan apakah lajunya? Kita boleh ganti dalam fungsi laju. Fungsi laju adalah T kuasa 2 tolak 6T tambah 5. Jadi 3 kuasa 2, 9. Tolak 6 darab 3, 18. Tambah 5, kita tambah 5. Kita akan dapat negatif 9 tambah 5. Kita akan dapat negatif 4.
Bermakna laju di sini ialah negatif 4. Baik, setakat ini kamu telah faham beberapa situasi. Yang pertama ialah zarah melalui titik O semula, di mana S ialah kosong. Okay. Yang kedua, zarah berhenti seketika. Dia akan berhenti seketika apabila dia ingin menukar arah. Jadi berhenti seketika, V adalah kosong. Kat sini dia berhenti seketika dan kat sini. Okey. Seterusnya, soalan akan bertanyakan tentang jarak yang dilalui oleh zarah. Okey. Jadi untuk graf laju lawan masa, bukan jarak yang kita dapat, kita akan dapat sesaran. Iaitu sesaran ini mengambil kira positif dan negatif, ya. Nilai pergerakan di sebelah ke kiri ini akan menghasilkan nilai negatif, sesaran sini positif. Jadi bila soalan bertanya tentang jarak, kita akan positifkan sesaran negatif ini. Jadi S ialah integrate V dt, iaitu integrate T kuasa 2 tolak 6T tambah 5 dt. Dan kita dah cari tadi, kita dapat T kuasa 3 per 3 tolak 3T kuasa 2 tambah 5T. Dan cikgu tak letak tambah C di sini sebab kita ada limit, kita nak cari limit. Jadi untuk 0 hingga 1, kita akan letakkan limit 0, 1 lah. Untuk 1 hingga 5, 1 hingga 5 lah. Kadang-kadang soalan bertanya sampai 3, contohnya sampai 3. Jadi kita akan buat S sama dengan, kita akan integrate T kuasa 3 per 3 tolak 3T kuasa 2 tambah 5T dari 0 hingga 1. Dan kita akan dapat positifnya ni, ya. Dan kita akan tambah dengan integration yang kedua pula, T kuasa 3 per 3 tolak 3T kuasa 2 tambah 5T dari 1 hingga 3. Kita kata tadi, 3 maksud sini, 3 sinilah, 3 sini, ini jarak ini. Okey, dan jarak ini. Jadi sampai 1 sampai 3. Jadi 1 sampai 3 ni akan bernilai negatif, jadi kita moduluskan. Okey, begitu. Jadi bila kita masukkan, gantikan limit, kita akan dapat, kita akan ganti 0, ganti 1 dulu. 1 per 3 tolak 3 tambah 5 tolak 0. Okay, kita tolak 0. Ini yang pertama, ya. Dan kita akan tambah modulus, ganti 3 3 kuasa 3 27 per 3 9 tolak ini 3 kuasa 2 9 darab 3 27. Ini ganti 3, kita akan dapat 15. Dan kita akan tolak limit 1, 1 ni macam yang tadi lah, macam yang ni lah, kita salin balik saja. 1 per 3 tolak 3 tambah 5 modulus. Jadi bila kita kira, kita akan dapat ini adalah 2.33. Okey, kalau kita kira ini, kita dapat 2.33 tambah modulus. Yang ini pula kita akan dapat, ini tolak ini semua, kita akan dapat negatif 10.67. Okey, negatif ini kita akan positifkan dan kita akan dapat jarak 2.33 tambah 10.67. Jadi kita akan dapat berapa ni? 2.33 tambah 10.67. Kita akan dapat 13 meter.
Okay, jarak itu dah 13 meter. Baik, sedikit penambahan lagi. Sekiranya soalan tidak memberikan fungsi V, tetapi memberikan fungsi A. Contohnya, A ialah 9 tolak 4T. Okay, A ini adalah acceleration ataupun pecutan. Jadi pecutan macam mana? Kita perlu juga mencari V, ya. Jadi V ialah kita integrate A dt. Okey, integration. Kan cikgu cakap tadi integration ialah darab. Darab maknanya pecutan darab dengan masa. Okey, pecutan ialah contohnya sini apa? Katalah meter per saat kuasa 2 darab masa. Jadi kita akan dapat laju. Kita akan dapat meter per saat. Kita akan dapat laju, hal laju. Jadi kita akan integrate 9 tolak 4T dt. Jadi kita akan dapat 9T tolak 4T kuasa 2 per 2 tambah C. Dan untuk mencari C, soalan akan memberi maklumat tentang hal laju semasa melalui titik O. Jadi kamu gantikan saja untuk cari nilai C dan seterusnya. Kamu akan dapat fungsi V yang lengkap. Okey, 9T tolak ini 2, 2T kuasa 2 tambah apa-apa. Okey. Itu sajalah yang cikgu nak terangkan untuk tajuk ini. Konsep-konsep yang terkandung dalam tajuk ini iaitu berkaitan antara laju, jarak ataupun sasaran dan pecutan. Okey, sekian dulu.